Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Faradiana binti kamu akan mengajar kelas 5 Zuhra dan 5 Neptune. Okey, hari ini kita akan belajar cara nak menulis nombor, membaca nombor, menulis nombor dalam angka dan perkataan. Okey, bagi tahun 5, kita ada rumah ataupun nilai tempat yang baru. Kita ada rumah ataupun nilai tempat yang baru iaitu ratus ribu. Kalau sebelum ni untuk tahun 4, okey, sebentar, okey. Sebelum ni buku teks awak masa awak darjah 4. Untuk tahun 4, awak hanya belajar sehingga 10,000 sahaja. Awak hanya belajar sehingga 10,000 sahaja. So, bila masuk darjah 5, kita bertambah nilai tempat yang baru iaitu ratus ribu. Ini adalah buku teks tahun 5. Okey. So, tonton video ini dengan teliti. Tonton video ini dengan teliti dan jawab kuis yang diberikan selepas ini. Okey. Untuk darjah, kita imbas, kita ulang kaji dulu yang darjah 4 ya. Kita ulang kaji dulu yang darjah 4. So, bagaimana nak membaca nombor? Bagaimana nak membaca nombor? Kita tengok yang gambar yang kat bawah ni yang ada whiteboard kecil ni. Okey, bagaimana nak membaca nombor? Okey, sebagai contoh ya, kita tengok. Nombornya ialah 7. Okay. Bila kita menulis nombor, perkara paling penting sekali ialah bila menulis nombor 3 digit ni, 1, 2, 3, kita jarakkan sikit. Supaya apa? Supaya kita mudah membaca nombor tersebut. Okey, cara kita nak membaca nombor ialah kita kira 3 digit daripada belakang, 1, 2, 3, kemudian kita buat tiang. Okey, sorry, sekejap. Kita buat tiang. Okey, kita buat tiang. Dekat tiang ni, atas tiang ni kita tulis ribu. Kita tulis ribu. Kemudian, nombor yang depan ni, kita baca macam biasa. Apa yang kita baca, itulah yang kita tulis dalam perkataan. Faham? Apa yang kita baca, itulah yang kita tulis dalam perkataan. 70. Kemudian kita tulis yang ini, ribu. Kemudian kita tulis yang belakang, 15. 70,015. Baca nombor macam biasa. Okey. 70,015. See? 70,015. Okey. Kalau nombor yang ini pula, 40,300. Okey, kita tengok. Jarakkan sikit. Okey, 300. Buat apa yang pertama sekali? Kita buat tiang. Kenapa kita buat tiang? Kita buat tiang supaya kita tidak keliru ketika membaca nombor. Makin lama, makin kelamaan awak dah tak perlu buat tiang, awak dah boleh baca macam biasa. Okey, so untuk awal-awal kita buat tiang. Dekat tiang kita tulis ribu. Nombor depan baca macam biasa, nombor belakang baca macam biasa. Ikut step. Ini step yang pertama, ini step yang kedua, ini step yang ketiga. Okey, kita baca yang nombor depan dulu. Yang nombor depan dulu. 4
10. Okey, kemudian step yang kedua, 1000. Kemudian step yang ketiga, 300. Okey, itu cara membaca nombor. Bila masuk darjah 5. Bila masuk darjah 5, kita dah ada sehingga 6 digit. Kalau sebelum ni kita ada 5 digit, sekarang kita dah ada 6 digit. Jadinya kita letak contoh. Okay, kita buat satu contoh dekat sini. Okay, contohnya. Okay. Cara menulis nombor dalam perkataan. Ini untuk tahun 5 lah, tahun awak sekarang ni. So, kita dah ulang kaji yang tahun 4 sebelum ni. Sekarang kita tengok yang tahun 5 pula. Okey. Kita ambil satu contoh soalan. 622,337. Okey, buat apa mula-mula? Kita buat tiang. Kemudian atas tiang kita tulis 1000. Kemudian nombor yang depan baca macam biasa. Tutup yang belakang tu. Nombor yang depan ni 602. Macam mana awak baca 602? 602 kalau kita baca 602. Kemudian step yang kedua kita salin 1000. Kemudian nombor yang belakang pula. Nombor yang belakang 337. 337 kita baca macam mana? 337. 337. Okey, kita tengok contoh lagi. Kita tengok contoh yang lapangan terbang Bintulu tu pula. Okey, 200,339. Pertama sekali, step yang pertama kita buat apa? Kita buat tiang. Okey, kita buat tiang. Atas tiang kita tulis apa? Kita tulis 1000. Kemudian baca nombornya macam biasa. Yang ni 200. Macam mana baca 200? 200 kita baca dengan 200. Kemudian 1000. Kemudian 339. 300. 39. Tak muat. Cikgu sambung bawah sebab tak muat. Okay. Nampak mudah betul? Nampak mudah. Tapi kenapa pelajar kelas yang depan, pelajar yang orang kata selalu boleh skor dalam matematik, boleh cuai soalan ni adalah disebabkan tulisan awak. So, tolong jaga tulisan. Kenapa tulisan penting? Okey. Soalan menulis dalam perkataan ini, soalannya adalah soalan 1 markah. Soalan 1 markah. Soalan 1 markah yang paling penting sekali adalah ejaan mesti tepat. Ejaan mesti tepat. So, kalaulah contoh awak nak tulis nombor ni cikgu buat warna lain sikit. Okey.
200.000. Kemudian 300. Sebab bila kita ni tahu soalan ni senang, kita selalu tak fokus untuk soalan ni. Kita sibuk nak jawab soalan yang susah sehingga kan soalan yang senang ni kita cuai, kita salah. Jadi kita selalu tulis cepat-cepat 330. Katakanlah awak buat macam ni, 30 sembilan. Okey, semua dah nampak elok dah. Tiba-tiba awak tulis A ni, 9 ni, yang A ni awak tulis macam U. So ini bukan 9, ini dah jadi 9. So bila dia jadi 9, maksudnya ejaan dia tak tepat. So terus markah. Daripada dapat 1 markah, terus dapat 0 markah. Jadi ejaan mesti tepat untuk menulis nombor dalam perkataan. Faham? Okey. Seterusnya, kita akan menulis nombor dalam angka. Okey, yang ni contohlah dekat buku teks yang menulis nombor dalam perkataan. Soalan B ni awak tengok. Dia tulis 400. Kita buat tiang. Okey, 400. Kita buat tiang kat sini. Kita tulis 1000. Sorry. Kita tulis 1000 dekat sini. So 405. Kemudian 1000. Ni 1103. See? Senang, simple. Yang penting jangan salah ejaan sebab nak cepat. Daripada 9 jadi 9. Markah awak pun habis. So, seterusnya kita nak menulis dalam angka. Kita nak menulis nombor tersebut dalam angka. Okey, kita pergi yang darjah 4 dulu. Sebab apa? Sebab kita nak ulang kaji dulu yang darjah 4. Kita tengok soalan mana kita boleh tulis. Kita tengok yang inilah. Kita tengok latihan nombor 3 ni. Nak tulis dalam angka. Okey, kita ambil A dulu Kita ambil A. 73,000. 3A. 3A. 73,000. Okey, kita nak tukar warna lah sebab biar bagi lagi jelas. Ambil warna biru. Okey, 73,000. 63. Okey. So, ini nak tulis dalam angka. Bila nak tulis dalam angka, kalau tadi awak buat tiang, sekarang awak cari tiang dia. Okey. Macam mana nak cari tiang? Cari tiang 1000. So, mana 1000? 1000 di sini. Ini tiang 1000. Bermakna nombor yang dekat belakang 1000 ni adalah nombor belakang tiang. Nombor yang depan 1000 ni adalah nombor depan tiang. So, kita buat tiang. Kemudian kita nak tulis nombor belakang tiang. Nombor belakang tiang mesti 340. Okey. Nombornya ialah 863. So, masukkanlah. 863. Okey. Nombor depan tiang 73. 73. So, dia dah jadi 73,863. Itu untuk soalan A. Kita tengok soalan B.
83, 80,000, 80,000, 309, 309. Okey, 80,309. Cari tiang, mana tiang? Tiang ialah ribu. So, buat tiang. Ini nombor belakang tiang, ini nombor depan tiang. So, belakang tiang mesti ada 3 tempat. 0, 1, 2, 3. So, masukkan nombornya 309,309. So, depan tiang 80. Depan tiang tak kisah nak berapa nombor pun tak apa. Tapi, belakang tiang yang penting. Mesti 3 nombor. Kenapa cikgu cakap belakang tiang penting? Kita tengok 3C. 3C awak akan nampak. 15,006. 15,006. Lepas tu, okay. First of all, kita cari tiang macam biasa. Ini tiangnya. Okay, ini tiang. Okay, belakang tiang ini nombornya. Ini nombor depan tiang. Ini nak tulis angka ya. Okay. Kita kena letak berapa? 3, 4 untuk belakang tiang. So, macam mana kita nak letak 6 dekat tiang, belakang tiang ni? Macam ni ke? Kalau sini 6, sini jadi apa? Sifar-sifar. Ini bukan 6, ini ialah 600. So, macam mana kita nak cari, nak tulis 6 ni supaya dia jadi 6? 6 kat tengah ke? Okay, yang ni mesti letak sifar kan? Ni dah jadi 60. So, tak boleh. So, macam mana nak letak 6? Sifar 6. Depan tiang 15. So, dia dah jadi 15 sifar 6. Faham tak? 15 sifar 6. Kalau tak buat tiang, kalau belakang tiang awak nak ni, awak akan jadi macam ni. 15, lepas tu tiang, lepas tu 6. Kan tak jadi. Kan dia jadi 156. So, tak. Salah lah ni. Sebab itu belakang tiang mesti ada 3 tempat kosong. Okay, kita tengok soalan akhir. 28,050. 28,050. Cikgu keluar sikit lah. Tak muat. Okey, macam biasa cari tiangnya. Ni ribu ialah tiang. Kemudian kita buat tiang. Kemudian belakang tiang mesti 3 tempat kosong. Kemudian isi 20, isi yang belakang dulu 50. Macam mana nak isi 50? 50. Ini letak sifar. Kemudian 28. 28 sifar 5 sifar. Okey, cikgu dah tunjuk 4 contoh untuk tahun 4. Sekarang kita buat untuk tahun 5 pula. Untuk tahun 5, latihan dia. Okey, ini soalan dia. Okey, kita buat sama-sama daripada nombor 1 sampai nombor 3 ya. Kita buat sama-sama. Soalan nombor 1. Sebut nombor. Macam mana nak sebut? 847,291. Soalan B, 513,410. Soalan C,
630,205. Soalan D, 409,032. Okey, soalan nombor 2. Soalan nombor 2 kita masukkan. Tulis nombor dalam perkataan. A. Buat apa mula-mula? Kita tulis, sorry, kejap ya, salah tekan. Okay, kita tulis, kita buat apa? Kita buat tiang, atas tiang. Kalau tak buat atas, buat bawah pun tak apa, tak ada masalah. 1000. Okay, tulis ni macam biasa, 528 ribu 314. Sama je, simple. Itu untuk A. So, cikgu rasa untuk B, untuk C, untuk D awak dah boleh buat sendirilah. Latihan sendiri. Okey. Untuk soalan nombor 3. Cikgu nak pilih mana nak tunjuk awak Okey, cikgu pilih 80,000. Okey, cikgu pilih D ni. D ni macam best je. Okey. Kita padam. Kita buat soalan D. 580 ribu 7. Okay. 580,007. Cari tiang yang mana? Ini adalah tiang. Buat tiang. Belakang tiang mesti ada berapa tempat kosong? 3. Sama sahaja. 3 tempat kosong. Okey, ini nombor belakang tiang. Ini nombor depan tiang. Kita masukkan belakang tiang. 7. Macam mana nak masukkan 7? 7 masukkan macam ni ke? Kalau masukkan macam ni dia jadi apa? 700. Bukan 7. So, salah. So, 7 bukan masuk kat situ. 7 masuk kat mana? Kat tengah-tengah ke? Kalau kat tengah-tengah, ini dah jadi apa? 70. Pun salah. Jadi, bukan juga dekat tengah-tengah. Jadi, dekat mana? Dekat belakang. 7. Sifar. Yang 580 tulis sahaja macam biasa. So, dia dah jadi 58 sifar. Sifar 7. Kita buat soalan lain. Lagi satu soalan last. Kemudian awak buat quiz. Okay. Buat quiz. Okay, kita buat. Cikgu nak tengok. Okay, kita buat E. Kita buat E pula. 900,000. 900,000 900,036. Cari apa? Cari tiang. So, ni nombor belakang tiang. Ini nombor depan tiang. So, ini adalah tiang. Belakang tiang mesti 3 tempat kosong. 36. Macam mana nak masukkan 36? Sifar 3. 900 masuk macam ini sahaja. So, jawapannya ialah 900.
36. Kita tengok kat dalam ni mana nak cari. Nak cari dekat ni, dekat atas ni dah ada dah. 930 jadi kita buat tu yang ni. 580 58 sifar 7,580,007. Okey, itu sahaja buat hari ini. Lepas ini awak siapkan kuis yang cikgu bagi, link kuis yang cikgu bagi. Tidak perlu hantar semula, tidak perlu snap yang mengatakan awak dah buat ke apa ke, tidak perlu sebab cikgu dapat resultnya dekat link quizzes tu. Okay, so sekian, terima kasih.